yang Allah kurniakan kepada kita. Kerana kita faham ibadat puasa ini Allah Subhanahu Wa Taala telah kurniakan juga kepada umat sebelum kita umat Islam. Jadikan Ramadan anda tahun ini lebih bermakna dengan ikuti segmen khas Tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Wan Suhud Panliman sepanjang Ramadan pada jam 1.30 tengah hari dan 5 pagi, eksklusif di Radio IKIM. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-ingrisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tertakluk terma dan syarat. Tazkirah Ramadan ini dibawakan kepada anda oleh Inggris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-ingrisauto.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Muslimin dan muslimat para pendengar semua. Ibadallah wa ima'allah. Ittaqullaha usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi kali ini dan seperti mana sebelum ini juga saya tidak lupa alhamdulillah memuji Allah, selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya alhamdulillah juga kita saling berpesan sesama kita muslimin dan muslimat agar kita bertakwa kepada Allah, kerana Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa, dan jangan sesekali ada di kalangan kamu yang mati kecuali setelah betul kamu semua Islam. Alhamdulillah, kita masih bercakap ataupun membincangkan bagaimana kita dengan Ramadan ataupun kita dengan ibadat puasa ini, dan sudah tentu sekali lagi saya nak bacakan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa seperti mana telah difardukan ke atas umat sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Allahu akbar. Baiklah, kali ini saya teringat ada satu hadis Nabi SAW bila Nabi memberitahu kepada kita, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawat. Dibentangkan jalan menuju ke syurga ini dengan segala kesusahan, kepenatan, kebencian, sesuatu yang tidak menarik perhatian kita. Wa huffatin naru bis syahawat, sedangkan dibentangkan ataupun dihamparkan jalan nak menuju ke neraka itu dengan perkara yang menyeronokkan hawa nafsu. Allahu akbar. Ini salah satu dari cabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan kita semua tahu dari awal lagi, bila-bila pun kita dari dulu telah disebut, dibacakan kepada kita Al-Quranul Karim, diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan kepada kita oleh para ulama, hidup ini adalah ujian. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Saya ambil pendek saja. Tujuannya adalah untuk kami uji mereka. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kami uji kamu semua. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terlebih baik di kalangan kamu amalan mereka. Jadi isunya sekarang bergantung kepada amalan kita. Sebab itu, alhamdulillah kita dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ibadat puasa ini. Kita hidup, antara kelebihan kita ini, kita berdosa. Dan dosa ini menjadi salah satu kelaziman diri kita, dan dalam masa yang sama Allah memberikan kepada kita istighfar dan taubat. Sehingga kan Nabi SAW memberitahu kepada para sahabat, kepada kita semua, laulam tuznibu, kalau kamu ni tak buat dosa,
nescaya Allah akan ganti kamu ini dengan satu umat lain, lalu mereka akan melakukan dosa, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan pengampunan. Dan mustahil kita tidak akan melakukan dosa. Mustahil, sekali lagi saya sebut, kita tidak akan berdosa. Hanya para nabi dan para rasul sahaja maksum, yakni dipelihara oleh Allah. Ingat ya, maksum ni maknanya dipelihara. Allah Subhanahu Wa Taala yang memelihara mereka dari melakukan dosa. Dan perkara itu tidak ada kepada kita. Yang ada kepada kita, kita melakukan dosa, Allah akan ampunkan kita. Jadi antara cara untuk diampunkan dosa ini ialah Allah SWT kurniakan kepada kita ibadat puasa. Sebab itu hadis yang belum lagi saya baca barangkali sebelum ini, tetapi mengingatkan kita semua bila Rasulullah kata, man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sesiapa sahaja yang berpuasa penuh dengan keimanan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan diampun segala dosa-dosa dia yang lampau. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita begini, Allah kurniakan. Bayangkan 1 bulan untuk cover bukan sekadar 1 tahun, tapi 1 bulan untuk cover sepanjang hidup kita yang telah lampau. Barangkali ada yang baru 20-an umur, tak sampai pun ada. Ada yang kita sebutlah yang mudah, barangkali yang sudah pun 70 tahun umur. Pendek kata, dia dah berpuasa sekitar 55 tahun. Kalau kita letakkan dia mula berpuasa ketika umur 15 tahun kan. Kita bubuh, ini congakan yang mudah. Cuba bayangkan setiap tahun bila kita melakukan puasa, maka puasa itu akan menjadi penebus dosa. Ada hadis lain Rasulullah SAW pernah menyebut, Rasulullah kata kafarah, menjadi penebus dosa. Wa Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan kepada Ramadan. Tapi jangan datang Ramadan kita pula tak berpuasa. Dengan sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita Ramadan, kurniakan kita ibadat berpuasa. Kerana apa? Supaya kita sedar diri, kita ini bukan malaikat. Kita ini adalah manusia biasa. Kita juga bukan Nabi yang dijamin oleh Allah tidak melakukan pahala. Nabi-Nabi dan Rasul pun berpuasa. Itu mereka tidak berdosa. Bagaimana kita yang berdosa? Tiba-tiba kita ada dari kalangan kita yang masih segan. Saya sebut dengan bahasa yang sopan sikit lah, masih segan. Saya nak kata dia tak nak berpuasa, nanti dia malah pula, dia tak suka dengan perkataan tersebut. Tapi sedar tak muslimin dan muslimat, mereka yang tidak berpuasa sebenarnya mereka cuba menutup jalan dia untuk menuju ke syurga. Kerana Rasulullah SAW dah bagi tahu kepada kita, syurga itu ada 8 tingkat ya, berlapis-lapis. Antara salah satu syurga itu namanya Ar-Rayyan. Perkataan Ar-Rayyan itu menunjukkan perkataan bermakna tidak dahaga, ataupun mungkin kita boleh terjemahkan merasa lega. Rasulullah bagi tahu apabila mereka yang berpuasa sudah memasuki syurga melalui pintu tersebut, maka pintu itu akan ditutup dan tidak ada siapa yang boleh masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa semasa hidup atas dunia, yakni kita. Jadi jika sesiapa tidak berpuasa, sebenarnya dia sudah menutup satu pintu. Setengah ulama seperti mana yang disebut oleh almarhum Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar, walaupun benda ini menjadi satu dipanggil perbahasan di kalangan para ulama, kita tahu ada syurga yang dinamakan syurga Firdaus, ini yang paling tinggi. Kemudian ada dipanggil syurga yang mana pintunya, kita sebut pintunya pintu babus solat, pintu solat. Ada babus sadaqah ataupun babus zakah, pintu sedekah dan pintu zakat. Ada babul jihad, orang yang masuk syurga melalui pintu jihad. Ada yang masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan ataupun babus siyam, pintu puasa. Cuba bayangkan kalau yang ini ditinggal, yang itu ditinggal, solat pun tidak, dia dah tutup satu pintu. Kalau tak solat, dia sudah menutup semua pintu. Kerana pintu nak masuk syurga, kerana kita tahu solat itu imaduddin, dia tiang agama.
Ini antara benda yang paling sensitif. Saya tidak mahu bincang dengan panjang lebar, cuma saya nak ingatkan, solat fardu lima waktu itu, ada mazhab menyatakan kalau meninggalkan dengan sengaja, walaupun dia tidak engkar, dia tidak lawan hukum Allah, dia tidak engkar dengan kefarduan tersebut, diterima, tapi dia malas. Dalam mazhab Hambali menyatakan tetap jatuh, boleh menjadi kufur seseorang tersebut. Kalau dengan bahasa yang menggerunkan, maaf saya sebut di sini, saya bukan mengeluarkan satu hukum, kita memberitahu dalam konteks belajar. Di mana seseorang yang tidak solat dengan sengaja, dengan malas, contohnya, bukan kerana dia engkar, masih boleh berlaku murtad. Itu dalam mazhab Hambali. Ya, dalam mazhab Syafi'i tidaklah jatuh sampai hukum murtad, tetapi dia tetap menjadi orang fasik. Maka Nabi pun menceritakan, kalau di akhirat nanti solat, dia tak solat, maka semua pintu ditutup. Kita bukan nak bincangkan tentang solat. Yang saya nak sebutkan di sini, masing-masing ada pintu, termasuklah pintu syurga. Saya sebutkan tadi 4. Bayangkan kalau semua dah ni tak buat 4 pintu, syurga sudah ditutup. Jadi kita kena ingat, kita jangan tutup pintu syurga yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sudah bukakan kepada kita untuk memudahkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa sekadar kita melaksanakan, kita berlapar sementara pada waktu subuh, kita mula subuh sampai waktu maghrib. Sebenarnya dalam tempoh yang sangat ringan, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan sesiapa pun kecuali Allah memberi kelapangan. Cuma disebabkan kadang-kadang kita tertipu dengan hawa nafsu kita. Kerana pada bulan Ramadan, syaitan sudah diikat. Yang tinggal sekarang ni nafsu kita. Kita tertipu dengan nafsu kita. Maka pada waktu itu, kita merasakan berat tempoh tersebut. Cuma untuk beberapa jam itu, kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, bukalah pintu syurga. Bukalah pintu syurga, secara khususnya pintu Ar-Rayyan untuk kita, bagi memudahkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah Ramadan itu tadi dibawakan kepada anda oleh Inggeris Auto Sdn Bhd. Maklumat lanjut layari bmw-inggerisauto.com.my. Lebaran kali ini lebih bermakna bersama Inggeris Auto. Raikan Hari Raya dengan sebuah BMW yang eksklusif dan bergaya. Bukan itu sahaja, nikmati rebate tunai sehingga RM35,000. Kunjungi bilik pameran Damansara atau Puchong, atau tinggalkan nombor telefon dan alamat anda di bmw-inggerisauto.com.my. Wakil kami akan menghubungi anda untuk menjadikan impian anda satu kenyataan. Untuk tempoh terhad sahaja, tetakluk terma dan syarat. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari, pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaidah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1959. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan dataran Putra dan bertentangan dengan blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahra di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit.
Dewan Solat Wanita berada di arah satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IG. Inspirasi Inforia Islami. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubatnya itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedang mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Ayat ini mengajar kita tentang kaedah bertaubat. Ayat sebelumnya memberitahu kita bahawa penerimaan taubat itu disyaratkan dengan kejahilan si pentaubat dan taubat yang disegerakan. Maksud kejahilan tersebut ialah seseorang yang melakukan dosa disebabkan kelemahannya dalam menahan dirinya, bukan disebabkan kesungguhannya dalam melakukan dosa, atau dipanggil sebagai al-israr. Sementara dalam ayat ini pula Allah memperingatkan kita bahawa taubat itu tertolak dengan dua faktor, iaitu taubatnya dilakukan hanya ketika nazak ataupun ihtidar. Maka ketika itu pintu taubat telah tertutup buat setiap insan. Ini menunjukkan bahawa kita tidak wajar menangguh-nangguhkan taubat dalam hidup kita. Dengan umur yang semakin meningkat, hakikatnya kita semakin hampir dengan kematian. Benarlah sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya belum sampai ke halqum yang disebut sebagai al-ghargharah. Faktor penolakan taubat yang kedua ialah ketiadaan iman. Orang yang tiada iman tidak diterima taubatnya melainkan jika ia melafazkan dua kalimah syahadah. Samalah keadaannya dengan orang yang melakukan dosa syirik. Bagaimana mungkin dosanya diampunkan Allah kerana ia meminta keampunan daripada Tuhan yang ia tidak bersaksi akan ketuhanannya, keesaannya dan kekuasaannya, Tuhan yang ia sendiri sekutukan dengan yang lain. Maka dengan itu tiada taubat dan keampunan buat insan seperti ini. Untuk itu kita sewajarnya berusaha memelihara iman kita jangan sampai tercabut daripada hati-hati kita dengan cara memperbanyakkan istighfar dan berusaha untuk berhenti melakukan maksiat. Benarlah kata-kata seorang lelaki kepada Ibn Abbas, tidak dinamakan dosa kecil itu jika kita bersungguh-sungguh melakukan, dan tiada dosa besar jika sentiasa beristighfar. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putra Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IG. Inspirasi Inforia Islami.
Selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan yang penuh keberkatan. Ayuh kita lipat gandakanlah rezeki kita di bulan yang mulia ini dengan menyumbang seikhlas yang mungkin kepada pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak Selangor di laman sesawang masjidsungaipusu.com atau terus ke akaun Bank Islam Jawatan Kuasa Pembinaan Masjid Yusof 1416-20110-00520. Jom berwakaf. Abang peninglah nak pilih pakej haji tahun ni. Syabani, Felda Travel kan ada? Bagus, berbaloi. Tahun lepas, maklum pergi haji dengan Felda Travel lah. Harga berpatutan, hotel dekat dengan masjid. Servis pun bagus, berbaloi. Menarik ni. Yang penting, Felda Travel ni agensi berlesen dari tabung haji. Kalau macam tu, jom daftar hari ni. Dijamin berbaloi. Mencari pakej haji, hubungi 019-279-0022 atau layari feldatravel.com.my. Bunyi air ini mungkin biasa bagi kita, tetapi luar biasa bagi mereka di Yaman. Ianya menjadi penentu sama ada mereka boleh hidup esok hari atau sebaliknya. Saya mengajak anda semua Ramadan kali ini bersama Pertubuhan Kasih Insan Malaysia demi air bersih untuk Yaman. Moga Ramadan kita memberi harapan baru untuk mereka. Layari kasihinsan.org atau hubungi 012-7030-788. Kasih Insan, kasihi Yaman. Kebun saya. Masya Allah. Hasil daripada kebun tu dah banyak benda-benda macam ni. Bolehlah saya guna kadang-kadang untuk masak, untuk apa, untuk ubahkan resepi, untuk try. Hopefully, menjadi tukang masak yang hebat, profesional dan bertaraf antarabangsa. Satu perjalanan cabaran yang panjang. Dengarkan kisah inspirasi bersama yang bahagia Datuk Syekh Wan Ismail dalam rancangan Dapur Kita setiap Isnin jam 3:10 petang. Istimewa sempena Ramadan 2023. Eksklusif hanya di Radio IKIM. Do you have trouble getting the kids or your partner to pull their weight when it comes to cleaning the house? Here's the tips to get the whole family doing their bit. 1. Chore charts. Either print or use a whiteboard and draw up chore charts and post them where everyone can see them. Rotate the jobs on a weekly basis. 2. Realistic goals. It's important to set realistic goals for a child. Set tasks they can easily do, such as tidying away their toys, helping with the dusting, sweeping, or hanging out washing. 3. Keep it short. Set a small task each day rather than saving all the jobs for the weekend, and the kids will be less likely to get bored. 4. Jobs of joy. If you find it hard to get your partner or children involved in chores around the house, try giving them several job options to choose from. Find out which jobs they prefer and assign them to these tasks and watch the cleaning begin. You might be surprised which jobs they take on. 5. Don't be a taskmaster. Your standards may never be met by your partner's skill. So cut them a little slack if the job isn't done to your high standards. Before you make a big deal about an average job, step back and consider if it's really worth complaining about. Berwakaflah kepada pembinaan Masjid Kota Damansara 2. Boleh berwakaf secara online atau ATM. Segala pertanyaan, sila hubungi ke talian hotline 017-681-9193 atau layari Facebook kami Masjid Kota Damansara 2. Sebuah hadis dari Bukhari Muslim meriwayatkan barang siapa membangun masjid semata-mata kerana mencari keredaan Allah, maka Allah akan membangun baginya satu rumah di syurga. Rebutlah peluang dan pelbagaikan amalan di bulan Ramadan bagi meraih matlamat puasa iaitu takwa. Dari saya Ustaz Bukhari bin Abdul Rahman, teruskan mendengar Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Dapatkan inspirasi anda bersama Siti Rohani Suhari di Aspirasi 14. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Semalam Isnin, anda dah pun dengarkan rancangan Dapur Kita edisi Istimewa Ramadan. Saya menjemput pemenang anugerah Chef Selebriti Terbaik Dunia 2009, Datuk Syekh Wan Ismail. Semalam episod pertamanya. Ada 4 episod, jadi dengarkan lagi untuk minggu depan dan sampai habislah. Moga dapat memberi banyak inspirasi dan juga semangat kita dan juga membentuk cara fikir bagaimana memandang segala cabaran itu
dengan tidak pernah putus asa, malah kuat lagi semangat untuk hadaplah segala apa yang Allah dah takdirkan. Pasti ada ganjaran hebat menanti bagi yang menempuhnya dengan penuh sabar dan usaha yang gigih.